على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada semua penonton FB Live Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga staf-staf UD UPNM dan juga semua penonton lah secara maya pada kali ini. Sedar tak sedar, Alhamdulillah kita masih berada dalam PKPB sehingga ada 1 minggu lagi kita berada di rumah dan juga bekerja secara bergilir-gilir ataupun work from home. Jadi kita akan bertemu dan saya berkongsi sekali lagi dengan semua sekali
tazkirah dalam program tazkirah hari ini pada 23 Oktober bersamaan 6 Rabiul Awal 1442 Hijrah, dalam pada hari Sayyidul Ayyam ini, pada hari Jumaat yang besar ini. Okey, tajuk kita pada hari ini masih kekal. Okey, secara umumnya tajuk kualiti dalam Islam. Jadi pada hari ini saya ingin mencerita ataupun berkongsi dan mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga para penonton sekalian sempena dalam bulan yang mulia ini, Rabiul Awal ini, tentang satu tajuk yang besar bagi kita orang Islam, iaitulah tentang Maulidur Rasul, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak buat satu teka-teki di sini. Kalau boleh teka, apa gambar itu? Okey, yang ada kaitan dengan gambar yang di bawah. Sudah pasti ramai akan terus menjawab. Apabila ada candles, ada cakes, sudah pasti ia adalah satu sambutan hari birthday. Sambutan hari birthday, happy birthday. Hari ulang tahun, kalau zaman dulu dipanggil hari jadi, hari ulang tahun. Okey, happy birthday. Hari ulang tahun ini, nak tak nak, tak ada orang atas dunia ni tak sambut, kan? Kita akan sambut, setiap orang akan sambut dan pernah menyambut hari lahir masing-masing, hari birthday masing-masing. Okey, tak kira lah dia masa COVID ke, masa PKP ke, dia akan buat. Pada minggu lepas saya pergi satu ke restoran ke Arab tu, ramai yang menyambut, ada 2 orang menyambut happy birthday, ramai lah. Ada yang birthday girl tu ditutup matanya, ditarik oleh suaminya pergi satu tempat kedai makan itu dan surprise oleh keluarga dan sebagainya. Sangat gembira sekali kalau ada orang menyambut birthday pada kita. Okey, bagaimana birthday kita disambut? Sudah pasti pelbagai ragam lah. Ada yang menyambutnya macam-macam, mengikut masing-masing lah. Ada yang ada duit, yang berada, dia akan menyambut cara masing-masing. Dia beri hadiah dan sebagainya. Ada yang orang tidak berada, orang yang miskin, orang yang sederhana, dia sambut. Sambut meriah juga dengan cara keedahnya yang macam-macam. Yang macam-macam cara. Sekarang apatah lagi generasi moden sekarang, generasi muda sekarang, sambut birthday Allahu Akbar, macam-macam caranya. Okey, jadi tazkirah hari ini kita nak lihat satu peristiwa birthday ataupun Maulidur Rasul yang sangat besar. Iaitulah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah hari sambutan kelahiran Maulidur Rasul. Okey, itu salah type tu. Okey, 12 Rabiul Awal yang tu 1434 tu lama dah. Sekarang 1442 adalah salah satu hari kebesaran Islam. Rasulullah SAW telah membawa risalah Allah dengan 2 cara. Okey, dengan 2 cara. Satu, menyampaikan perintah dan panduan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu Quran. Satu lagi, menghidupkan wahyu-wahyu Allah dengan sempurna melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan. Inilah dipanggil sunnatu Rasul ataupun sunnah Nabawiyah. Okey, kenapa istimewanya bulan Rabiul Awal ini? Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang besar fadilatnya, yang mana junjungan besar Nabi Muhammad SAW dilahirkan. 12 Rabiul Awal yang akan kita sambut nanti.
Okey, Rabiul Awal ini bermaksud Rabi', itu bulan yang musim bunga. Okey, bulan yang musim bunga, yang mana mula tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang Arab pada masa itu mula keluar kelopak bunga untuk berbuah. Jadi mengikut kebiasaan di tanah Arab, waktu bulan Rabiul Awal ini dia mula berbungalah untuk meneruskan ataupun untuk diteruskan dengan buah. Kalau pokok tamar, bunga tamar, dan akan ada buah tamarnya nanti. Maka nama bulan ini diambil sempena musim bunga bagi tanaman-tanaman kaum Arab pada masa itu. Dan setelah kedatangan Islam, Rasulullah SAW mengekalkan nama bulan itu. Okay? Sebab sebelum jahiliah ataupun zaman jahiliah, bulan-bulan ni ada nama pelik sikit. Ada nama dia masing-masing lah. Kalau ikut Inggeris, Januari, Februari dan sebagainya, dia ada bulan-bulan yang lain. Dan apabila Islam datang, Islam memperkenalkan bulan ini, dan juga ada bulan-bulan yang sesuai diguna pakai, seperti Rabiul Awal tadi. Okey, antara peristiwa-peristiwa penting yang kita sering berjumpa dalam Rabiul Awal ini, kita tahu bahawa hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hari ataupun bulan ataupun hari yang besar apabila kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Rabiul Awal ini juga peristiwa penting pelantikan Nabi menjadi Rasul. Rasul diutuskan ataupun Nabi diutus menjadi Rasul, ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul. Hijrah Rasul pun sama. Okay? Rabiul Awal juga. Pada bulan lepas kan. Bulan lepas dalam tazkirah hari ini, program tazkirah hari ini THI, saya dah cerita tentang hijrah itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tibanya Rasul di Madinah Al-Munawwarah, zaman dulu dipanggil Yathrib, dan Rasulullah sampai di Quba Isnin Rabiul Awal, sampai di kota Madinah, setengah riwayat mengatakan 12 Rabiul Awal hari Jumaat, dan terus menunaikan solat Jumaat yang pertama. Okey. Ini hebatnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selain daripada itu, peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam Rabiul Awal ini, iaitulah peperangan berlaku. Banyak peperangan-peperangan yang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sertai, antaranya peperangan Safwan ataupun peperangan Badar, Al-Badrul Kubra, peperangan Bawad, Zi Amar, Bani Nadir, Daumatul Jandal, dan Bani Lahyan. Okay? Ini antara peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Sama, dan yang besar juga yang menyayat hati kita, iaitulah Rasul SAW wafat pun dalam bulan Rabiul Awal, dalam bulan 12 Rabiul Awal. Ini hebat. Lahir pada tarikh yang sama, mati pada tarikh yang sama. Pada satu tarikh dan hidup dan mati itu pada tarikh yang sama. Ini adalah mukjizat besar junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tak tahulah. Kita lahir tu sekarang ni boleh buat. Sekarang doktor dia boleh suntik. Kita mengandung anak, isteri kita mengandung anak, kita nak 20 10 20 20. 10 10 20 20. Boleh buat. Disuntiknya ubat, bayi itu cepat matang, dia punya paru-paru boleh keluar. Jadi tapi mati tak boleh. Mati tidak ada tidak ada teknologi lagi yang boleh. Saya nak mati 20 hari bulan 20 20 ataupun 20 hari bulan 02 20 tak ada, tak boleh. Tak boleh nak mati pada tarikh yang kita minta. Okey, antaranya lagi dalam Rabiul Awal ini, dalam sejarah sirah
sahabat, iaitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini adalah satu lagi peristiwa besar yang mana berlaku pada bulan Rabiul Awal. Khalifah yang pertama dilantik oleh para sahabat yang lain, oleh kaum muslimin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pembukaan Iraq. Pembukaan Iraq oleh Khalid, Panglima, Jeneral Panglima Perang Islam pada masa itu, Khalid Al-Walid, pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi serang Iraq dan dia buka kota Iraq, Baghdad lah. Okay. Itu adalah peristiwa berlaku dalam bulan Rabi'ul Awal. Okay. Pembukaan di Iraq. Dan antara dalam sirah Islamiyah ini yang besar juga adalah pembukaan kota Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis, atau oleh Panglima Perang masa itu, iaitulah Salahuddin Al-Ayyubi, yang memimpin tentera Islam, menewaskan tentera salib pada masa itu pada tahun 583 Hijrah pada bulan Rabi'ul Awal. Ini peristiwa-peristiwa yang besar ini, yang mana menjadi sejarah kepada kita untuk kita sama-sama menghayati, meraihkan bulan ini dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat, kalau boleh selawat lah, banyakkan selawat, majlis Maulid Rasul kan. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat lah besar-besaran PKPB. Jadi kita buat dalam keluarga kita, kita selawat setiap malam, tak ada masalah. Kita selawat sallallahu ala Muhammad, boleh. Kita selawat. Kita tahu bahawa besar fadilat selawat itu diganjarkan 10 kali kan. Man salla alayya marrah sallallahu alayhi asyarah. Para malaikat dan Allah sendiri ucap selamat kepada kita sebanyak 10 kali. Allahu Akbar. Kalaulah kita ni bos kita ucap selamat 10 kali, kita pun rasa seronok kan. Ataupun agung ke sultan ke ucap tahniah pada kita, ucap selamat. Bayangkan kita rasa bangga, seronok. Ini Allah, para malaikat lebih lagi lah kan. Jadi marilah kita sama-sama meraihkan bulan kedatangan bulan Rabiul Awal ini, satu bulan yang sangat-sangat banyak peristiwa yang berlaku. Okey, Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, selain daripada itu, itu kisah gembira lah yang saya sebut. Ini kisah sedih, iaitulah kejatuhan kerajaan Andalusia, kerajaan Spanyol Islam pada bulan Rabiul Awal. Iaitulah ia adalah kubu terakhir tentera Islam di Andalusia yang ditumbangkan oleh tentera Spanyol, yang dipimpin oleh Ferdinand dengan isterinya Isabella pada tahun 897 Hijrah. Jadi apabila kejatuhan Spanyol itu di Andalusia itu, bermulalah kemusnahan tempat-tempat bersejarah warisan umat Islam. Masjid-masjid telah ditukar menjadi muzium, jadi gereja dan sebagainya. Orang Islam dihalau, dibunuh. Sedang penonton sekalian, inilah kalau kita tengok peta kerajaan Islam Andalusia terdahulu, apabila Tariq Panglima Islam Tariq bin Ziyad, Tariq bin Ziyad pergi menyeberangi laut tadi, terus pergi ke Gibraltar, Jabal Tariq asalnya, namanya Jabal Tariq, dan dia berkhutbah di situ. Wahai anggota tentera, wahai anggota tenteraku, di depan kamu akan menempuh maut, dan di belakang kamu juga kamu akan menempuh maut. Pilihlah antara dua maut, yang mana yang kamu pilih. Depan musuh, mati syahid. Belakang laut adalah kamu akan lemas, mati juga. Nanti mati yang tidak ada apa-apalah. Jadi apabila semangat kobar-kobar itu dibaca oleh khutbah oleh seorang panglima Tariq, maka Islam telah berjaya menguasai Spanyol ini dan telah sampai ke
Cordoba, Almeria dan Granada dan sebagainya. Dan gambar yang di belakang itu, apabila saya pergi melawat di sana, itulah dipanggil Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra dekat Cordoba itu adalah satu bandar ataupun pusat pentadbiran mereka yang agung, yang hebat, di sana lah, di Cordoba itu. Jadi cuma ini telah menjadi sejarah, telah menjadi tinggal kenangan-kenangan kita lah. Kalau tu penonton sidang hadirin dan hadirat sekalian boleh melihat gambar-gambar itu adalah hanya seni yang teknologi dan juga tamadun pada masa itu yang hebat, yang dibuat oleh Islam. Namun itu semua kita boleh lihat ada sedih lah. Kita masuk pun, nak sembahyang pun tak dibenarkan oleh polis. Apabila sampai dekat mihrab dia tu, dekat apa tu orang baca khatib tu kan. Saya pergi tu, ada orang Turki, dia duduk senyap, rupanya dia sembahyang sunat kat situ. Jadi itulah sejarahnya. Okey, yang menjadi fenomena ataupun peristiwa seluruh dunia apabila pada kejatuhan Islam di Sepanyol itu disambut. Biasanya kita sambut 14 Februari kan. Dipanggil Valentine Day, VD, Valentine Day. Dan ini telah dipatwakan oleh JAKIM. Dia adalah haram, tak boleh sambut oleh orang Islam. Ia adalah suatu dosa yang besar. Sebab pada peristiwa ini, kejatuhan Islam, kerajaan Islam di Sepanyol ini, Saint Valentino dibunuh pada tahun 2069 dan hari sempena kejatuhan kerajaan Islam di Sepanyol 1492 tahun-tahun Masihi. Jadi inilah Saint Valentino tu gambarnya diraikan apabila dibunuh. Beliau telah dibunuh dan kita sambut. Jadi kalau orang Islam kita menyambut hari ini, maka tidak digalakkan atau tidak boleh lah. Adalah satu dosa yang besar. Okey. Itu adalah secara umumnya bagaimana sejarah Rabiul Awal ataupun sejarah bagaimana Islam diangkat, dijulang dan seterusnya dijatuhkan, dikalahkan. Okey. Jadi kembali balik pada kita, pada tazkirah kita pada hari ini adalah tentang Maulidur Rasul. Bagaimana kita nak melonjak ataupun kita nak meraihkan hari birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, kita tengok sejarah keturunan ataupun salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Okey. Ini ada satu lagu yang selalu kita dengar, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa Allah dan Rasul sebagai pembela. Ya Rasulullah, kami umatmu. Dan Nabi pun dalam hadis-hadis, kalau kita tengok dalam hadis-hadis, Nabi berbangga dengan umat yang tak pernah jumpa, yang tak pernah tengok, Rasulullah tak pernah lihat, tapi kita ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Umar, Ibnu Umar, ataupun anak Abdullah bin Umar lah, anak Sayyidina Umar ni. Dia ni adalah seorang sahabat yang sering mengikut apa sunnah Rasulullah buat. Apa saja sebesar-besar, sekecil-kecil dia akan ikut je. Dia macam Ibn Abbas lah. Apa saja Rasulullah buat, dia akan tengok dan dia akan amalkan. Ibnu Umar ni, satu masa orang tengok dia berjalan. Di Madinah tu berjalan, dia tunduk. Lepas tu dia angkat kepala balik. Sahabat tengoklah, pelik ni. Dia tanyalah, Ibnu Umar,
Abdullah bin Umar, apa yang kamu buat tu? Kamu jalan satu lorong, tiba-tiba kamu tunduk. Kemudian kamu angkat kepala balik. Apa jawapan? Bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan bahawasanya aku melihat jalan Rasulullah berjalan dalam lorong ni, suatu masa dulu ada pokok rendang, Rasulullah tunduk. Maka aku nak ambil sunnah padilat Rasulullah tu, aku pun tunduk sama. Walaupun pokok tu dah tak ada, pokok tu dah ditebang dah, ataupun dia mati sampai begitu. Dan tapak kaki Rasulullah berjalan pun dia ingat, dia ikut susun step by step dan sebagainya. Sampai begitu. Allahu Akbar. Sangat jauh kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah yang kita cuba terapkan. Saya nasihat untuk diri saya juga, dan anak-anak ataupun keluarga kita dan para penonton, sidang hadirin dan hadirat sekalian, marilah, kalau kita tak boleh ikut semua, kita ikut sikit-sikit sunnah Rasulullah SAW. Banyak sangat sunnah Rasulullah SAW kan. Antaranya sebelum kita sembahyang, kita bersugi, ataupun kita gosok gigi dulu dan sebagainya lah. Laulan asyukka ala ummati la'amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umat aku, Nabi kata, aku akan mewajibkan dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Bersugi lah. Jadi benda itu pun benda kecil, sunnah yang kecil, kita akan cuba, kita amalkan, insya-Allah dapat pahala dan Rasulullah sayang kita. Dan Rasulullah juga dia akan bangga apabila umat dia ramai di hari akhirat kelak, yang masuk syurga dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama menghayati agar kita tergolong dalam umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW kenal kita dan mengiktiraf kita sebagai umatnya, insya-Allah. Okey, ini adalah silsilah keturunan Rasulullah. Sangat kecil, mungkin boleh tengoklah daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Syith, sampailah Ishaq, Yakub, Yusuf, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, sampailah keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ibrahim, Ismail. Nak Allah susun keturunan Rasulullah ni, nak lahirkan Rasulullah SAW ni, bagaimana Allah menyusun strategi, meletakkan ataupun menjadikan, mengarahkan Nabi Ibrahim daripada Palestin tu, sila buang anak ataupun isteri dan anaknya ke Bakkah, ke Mekah, yang tidak ada satu pokok pun di tempat itu pada masa itu, dan tidak ada manusia pun. Nak beritahu bahawasanya Nabi Muhammad ni orang yang sebersih-bersih, pure, suci, tak bercampur dengan apa-apa amalan dan sebagainya. Letak satu tempat yang mana tak ada perumahan lagi, tak ada rumah, tak ada perumahan, tak ada orang. Dua orang tu je, mak dia dan dia, Ismail itu. Dan daripada Ismail itulah lahirnya Nabi Muhammad. Sebelah boleh tengok dalam kalau tengok, ni saya bulat-bulat ni, daripada Nabi Ismail terus keturunannya sampailah Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Rasulullah SAW dari sudut silsilah. Okey, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Okey, bagaimana kita pula? Dengan kita sekarang? Jadi kita pun umat Nabi Muhammad ataupun kita sendiri, kita kena kenal keturunan kita. Jadi sekarang ni senang, ada sistem software, kita panggil www.geni.com. Dalam Geni ni kita boleh buat keturunan kita, dan kita boleh tengok siapa keluarga kita, pak saudara kita, pakcik kita. Kita boleh buat dan dia dalam macam-macam Facebook juga, cuma ini adalah untuk keturunan kita. Kita boleh tahu di mana keturunan kita, berasal daripada mana, berasal daripada tanah Jawa ke, berasal daripada China ke, daripada India ke, daripada Gujarat ke, mana-mana lah. Kan? Sebab itu mantan pengurusi LPU dulu, Tan Sri Anwar, dia kata kenapalah dia ni minat sangat, dengan laut,
Rupanya atuk keturunan dia, atuk moyang dia tu adalah orang-orang pelaut. Orang-orang pelaut. Mungkin zaman-zaman dulu kan, dekat Selat Melaka tu, pedagang, lanung dan sebagainya kan, dekat situ. Orang yang suka laut. Sebab laut ni adalah satu perjalanan utama pada masa itu. Jadi dia kenal. Sebab itu dia minat dengan tentera laut dan menjadi panglima angkatan tentera yang pertama yang daripada unit tentera laut. Jadi itu kita pun kena buat kajian kita, siapa kita. Barulah kita tahu man ana, siapa kita, dan kita lebih beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya para mufassirin dalam kitab tafsir, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Az-Zaibahain, anak kepada dua bapa yang disembelih. Apa dia? Iaitulah keturunan Arab dari silsilah Nabi Ismail yang telah disembelih oleh Nabi Ibrahim kerana wahyu, kerana mimpi suruh sembelih. Inni azbahuk, dalam mimpi tu, fil manam, aku sembelih kamu. Maka Nabi Ismail kata, lakukan, kalau itu adalah wahyu. Yang kedua, bapa yang disembelih, anak kepada dua bapa yang disembelih, adalah bapa kedua yang hampir disembelih ialah bapa kandungnya sendiri, Abdullah bin Abdul Muttalib. Akibat Abdul Muttalib mahu menunaikan nazarnya, sehingga akhirnya Abdullah naik. Diundi-undi naik Abdullah nak kena bunuh. Nak kena bunuh lah. Last sekali Abdul Muttalib, Abdullah minta anak dia tu ditukar dengan 100 ekor unta sebagai gantian supaya tidak dibunuh. Dan Abdullah kahwin dengan Aminah lah selepas itu kan. Itu kisah bagaimana Rasulullah ini lahir daripada Ibnu Az-Zabihain. Okey, ini tapak kelahiran, tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat Maulid Nabi lah, tempat Nabi lahir. Kita pun kena tahu di mana tempat lahir kita. Nak cari, ambil gambar ke, simpan. Kan ni boleh simpan kan. Kalau tidak, 40 tahun, 50 tahun, entah di mana, dia jadi benda lain dah kan. Sama juga tempat lahir Rasulullah ni sekarang, dah tak ada lah. Dah ada besarkan Masjidil Haram tu dibesarkan, ataupun di Mekah tu dibesarkan, dah jadi lain dah kan. Maulid Nabi ini merupakan sebuah rumah kelahiran asal, tempat Nabi Muhammad SAW. Rumah ini terletak berhampiran dengan Mas'ah, iaitulah arah timur Masjidil Haram, tempat kita sa'i tu. Kawasan ini dikenali sebagai Suqul Lail ataupun Shibah Ali. Sekarang tak ada lah. Dah dibesarkan jadi masjid kan. Sebelum dibesarkan itu dia menjadi library, Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Tempat maktabah ataupun library. Sekarang dah tak ada lah. Jadi kalau gambar-gambar itu jadikan sejarah, kita boleh tahu. Okay, ini adalah biodata diri Nabi Muhammad SAW. Asal Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahir subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 570 Masehi, tahun gajah. Tahun Abraha kan, tentera bergajah. Tempat lahir di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah. Nama bapa Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan nama ibunda Rasulullah SAW Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Jadi ini antara biodata Rasulullah SAW yang kita kena hafal semua, yang kita kena ingat. Maka antaranya lagi pengasuh pertama Rasulullah SAW, Barakah Al-Habasyiyah, ataupun kita gelar Ummul Aiman, seorang hamba perempuan bapa Rasulullah SAW, dan ibu susu yang pertama Suhaibah, hamba perempuan Abu Lahab, dan ibu susu kedua Nabi Muhammad SAW adalah Halimatun Sa'diyah, biasa kita sebutlah Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah, ataupun digelar Halimatun Sa'diyah, suaminya Abdul Kabsyah dari puak Bani Bakar. Okay, kita kena ingat ataupun kita kena tahu sedikit sebanyaklah
tentang biodata diri ni. Okay, ini kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah adalah berbangsa Quraisy, berbangsa keturunan yang mulia dan dihormati oleh kaum Arab pada masa itu. Bapa dan ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bapanya meninggal sebelum dilahirkan dan ibunya meninggal masa dia kecil, menjadi yatim piatu dan miskin. Yang disebut dalam surah Duha kan. Inilah jangan kita jadikan satu alasan kepada kita untuk tidak berjaya. Kenapa? Biasa saya jumpa anak murid kata, kenapa kamu tak berjaya ni? Kerana miskin, yatim piatu, tak ada peluang, tak boleh. Kita tak boleh jadikan itu satu alasan. Sedangkan Nabi Muhammad Al-Ummi, Nabi Muhammad itu buta huruf, tapi menjadi pemimpin 100 pemimpin dunia yang dikagumi. Al-Ummi, buta huruf. Dalam surah Al-Ankabut. Ayat 48. Tinggal dengan datuk. Tak ada ibu, tak ada ayah, tinggal dengan datuk lah. Tinggal dengan bapa saudara, sebab tu datuk meninggal, tinggal dengan bapa saudara pula. Jadi benda-benda itu Allah susun sirah Nabi Muhammad SAW untuk kita jadi pedoman kepada kita untuk masa depan. Apatah lagi masyarakat pada masa itu, Allahu Akbar, masyarakat jahiliah. Dengan tawaf secara berbogel, bunuh anak perempuan, isteri kahwin dengan anak, ayah kahwin dengan anak, macam-macam, terlalu jahiliah, materialistik, berbunuh-bunuhan antara kaum dan sebagainya. Okay. Dan saya bawa beberapa gambar untuk kita lihat dan kita sedekahkan kepada Rasulullah SAW dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Iaitulah, ini adalah makam ibunda Rasulullah SAW, Ummul Rasul, Aminah binti Wahab. Ini adalah barangan Rasulullah SAW yang ada dalam muzium Turki. Pedang Rasulullah, pedang Zulfakar. Nama Zulfakar tu kan. Kita jadikan satu, kita panggil, yang konvo kita tu kan, convocation kita tu, cokma kita. Okay, disimpan di Kairo, Arab Saudi, Museum Kairo, Mesir, di Arab Saudi sanalah. Ini dan jubah-jubah Rasulullah SAW. Okay, ini janggut Rasulullah sebelah kiri, dan juga selipar Rasulullah, Rasulullah pakai capar yang berbentuk macam tu, busar, pemanah. Anak panah. Rasulullah ni dia suka memanah dan berkuda. Okay, itu adalah serban Rasulullah SAW sebelah kanan tu. Tadi sebelah kiri tu rambut lah. Sebelah kanan tu tungkat Rasulullah dan juga serban Rasulullah SAW. Kalau kita pergi Museum Tok Kapi kan, kita pergi tengoklah. Di sana banyak peninggalan dan kalau kita lihat itu, kita sedekah ataupun kita menitis air mata seolah-olah kita berada bersama Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ahzab, firman Allah, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira orang-orang beriman, serta pemberi amaran kepada orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberikannya, dan sebagai lampu ataupun hidayah yang meneranginya. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, pernah berkata, dia nak beritahu wajah Rasulullah ni sangat cantik, rambut ikal mayan dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan penonton boleh baca dalam Syama'il Tirmizi, sebuah buku sekarang dah ada dalam bahasa Melayu. 2-3 hari lepas saya terima, orang hantar dalam WhatsApp, yang bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Arab pun ada. Kena baca. Dan wajib, saya rasa mungkin kena mestilah, taklah wajib lah, tapi mesti ada di rumah masing-masing. Setiap rumah mesti ada buku ni, supaya kita lihat bagaimana perwatakan Rasulullah, bagaimana dahi Rasulullah, janggut Rasulullah, dadanya, tubuhnya, bahunya yang lebar, dadanya yang bidang. Allahu Akbar. Kalau kita tak boleh lukis lah,
Ada berita ini kan, ada orang buat lukisan tu kan, kena penggal kan, anak murid dia penggal, Allah Akbar, dan kena tembak, anak murid dia kena tembak di Perancis, tak silap saya. Jadi itulah, dan kita tak bolehlah lukis gambar Rasulullah, tapi kita sekurang-kurangnya kita boleh baca dan kita boleh tengok lengannya, kita boleh fahamlah tentang apa yang kita baca dalam kitab-kitab Syama'il Tirmizi ni, jalannya bagaimana dia berjalan, dan dia selalu menjadi orang yang pertama mengucap salam. Ini saya nak tekankan sini, sahabat Rasulullah SAW, dia sembunyi, dia sanggup sembunyi Rasulullah berjalan, dia terus nak ucap salam kepada Rasulullah yang pertama, tapi tak boleh, tak termampu dan tak sempat. Rasulullah tengok je, Rasulullah akan mula cepat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita nak sebut asal tu, Rasulullah dah sebut dah. Itu zaman sahabat-sahabat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hebat. Umat akhir zaman ni hebat lagi. Sebab apa? Kita pergi ke Madinah, kita yang pertama ucap salam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah akan jawab salam dalam Masjid Madinah, dalam kubur, tempat Rasulullah wafat, disemadikan di situ. Jadi janganlah kita tak ucap salam, ataupun kita malas nak berselawat, apatah lagi tak boleh, jangan. Nabi yang terakhir yang dinanti-nantikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dah sebut dah. Tapi apabila lahir, Nabi Muhammad lahir, didustakan pula, kan? Didustakan pula. Inilah sifat orang Yahudi dan Nasrani. Dalam surah Al-Saf ayat 6, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ini perangai orang Nasrani dan Yahudi. Dan berkata Isa anak Maryam, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu, yang membenarkan apa yang diwahyukan kepada kamu dalam kitab Taurat, dan membawa berita gembira tentang kelahiran seorang Rasul yang bernama Ahmad. Apabila Nabi ini diutuskan, mereka mengatakan ini adalah satu sihir yang jelas, yang nyata. Dia menafikan. Janganlah. Sebab itu, peristiwa Maulidur Rasul ini menunjukkan bahawa permusuhan yang sudah tertanam dalam sanubari orang Yahudi, orang bukan Islam terhadap agama Islam. Ia juga memberi satu isyarat yang sangat penting bagi umat Islam supaya menjadikan orang-orang Yahudi sebagai sempadan kepada kita, dan jangan umat Islam gairah menyambut kedatangan Maulid dengan pelbagai cara, tapi ikut jejak orang bukan Islam. Kita tak nak begitulah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan saja orang Islam, bukan saja kepada manusia, kepada batu, jin, binatang, semua sekali, pokok dan semuanya mendapat rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat yang besar. Sebab itu dalam tafsir Baydawi, maksud rahmat ini adalah kelembutan hati, perasaan melindungi yang mendorong untuk memberi dan membuat yang baik, yang terbaik, yang berkualiti. Dan dari sini diambil perkataan rahim, rahmat, rahim, rahim ibu itu, kerana ia melindungi yang apa yang ada dalam kandungan. Orang mengandung kan, walaupun duduk dalam air, dalam kandungan air itu tak jatuh, tak pecah, tak gugur dan sebagainya kan. Itu hebatnya rahmat seluruh alam ini. Okay? Dia menukar cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam. Mengharamkan perempuan berkahwin lebih daripada seorang suami. Zaman dulu banyak, sebab itu ada seorang sahabat nama Zaid bin Abi, Zaid bin ayahnya. Sebab ayahnya tu dia ada 10 orang berzina dengan seorang perempuan ni, lahirlah seorang sahabat Rasulullah. Dan tapi nak beritahu jahat-jahat jahiliah ni, dia apabila mengandung, dia pergi 10 orang tu datang tengok, cek
bayi ni mirip lebih banyak pada siapa? Zaid bin Abi ni dia muka dia lebih banyak pada Abu Sufyan. Jadi kan Abu Sufyan lah jaga dia. Cuma tidak dibinkan lah, dia bin Abi. Rahmat kepada haiwan. Rahmat kepada haiwan. Sebab itu dalam Islam nak sembelih kena jangan tunjuk pisau pada binatang, tak boleh. Kena pisau yang tak perlu betul tajam, tak boleh pisau yang tupul, menzalimi binatang. Okay. Tumbuh-tumbuhan pun sama, tak boleh cabut, tebang, bakar, merata tempat, buang sampah dan sebagainya, tak boleh. Rahmat Islam ini. Dan surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Okay. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi baginda adalah Rasul dan Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu ini. Okey. Seterusnya, saya nak berkongsi tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang musuh Islam pada masa itu bernama Urwah bin As-Saqafi. Dia ditugaskan untuk berunding semasa perjanjian Hudaybiyah. Dengan Nabi Muhammad lah. Jadi, apa kata-katanya? Boleh tengok kat sini. Bagaimana kata-kata musuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku pernah menemui raja-raja Rom, sultan-sultan Farsi dan Habsyah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat raja itu disanjung dengan membesarkannya seperti para sahabat Nabi Muhammad melakukan pada Nabi Muhammad. Bagaimana? Urwah bin As-Saqafi ni tengok sahabat Rasulullah sangat mengagungkan ataupun menyayangi, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, demi Allah, jika baginda mengeluarkan kahak, saya ia akan jatuh ke atas tangan salah seorang daripada mereka lalu disapu di kulit dan di muka. Apabila baginda menyuruh sesuatu, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menunaikan suruhan tersebut. Kita tak kan? Kita kalau ayah kita suruh, lambat buat kan? Nak buat juga tapi bunyi mulut. Kan? Bos suruh, kita tangguh-tangguh, lambat nak siap. Deadline hari ni, esok baru hantar. Jadi, tak. Baginda ni, suruh je sahabat terus berlomba-lomba. Buat. Apabila baginda berwuduk, mereka mahu seolah-olah mahu berperang untuk berebut-rebut untuk mengambil air wuduknya. Kalau baginda bercakap, semua diam. Dan jika mereka bercakap pun, suara dia, intonasinya, volumenya lebih rendah daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak merenung tajam kepadanya kerana menghormatinya. Baginda telah mengemukakan satu rancangan yang baik untuk kamu, wahai pemimpin Quraisy. Maka terimalah. Itu musuh. Musuh. Cakap kepada sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin Quraisy supaya terimalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya, saya nak berkongsi tentang bagaimana peristiwa sekitar lahir semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Peristiwa yang bersejarah. Okay. Sedang penonton sekalian dan staf UPNM, untuk kita lihat bagaimana peristiwa sekitar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertamanya adalah tentang keajaiban. Bagaimana sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu dah ada tanda, dah ada tanda yang hebat. Pertamanya, semasa Rasulullah SAW berada dalam kandungan bondanya, Aminah, beliau tidak merasa susah seperti ibu-ibu yang biasa, yang hamil. Nak muntah lah, nak makan tu, nak makan ni, nak mengidam ni kan. Rasa susah, rasa loyo dan sebagainya. Tak ada. Aminah, dia mengandung Rasulullah sangat senang. Tidak ada apa-apa masalah, tak susah dan sebagainya. Kehamilannya disedari melalui berita daripada malaikat.
yang datang kepadanya ketika Aminah itu sedang tidur. Diberitakan, dipakhabarkan tentang kandungannya ini. Selain itu, kehamilannya ditanda dengan haidnya terputus dan berpindah cahaya daripada wajah Abdullah ke cahayanya. Dalam kitab sirah, kalau tuan-tuan penonton baca, Abdullah ni dia ada cahaya, muka dia tu bercahaya dan dia handsome, dia ada lelaki yang digilai oleh semua orang. Semua orang nak dengan dia. Apabila dia berkahwin dengan Aminah, Aminah mengandung, cahaya tu telah berpindah ke muka Aminah. Jadi Aminah pula yang berseri cantik, memang Aminah pun dah cantik, tapi seri indah itu ataupun cahaya itu berada di wajah Abdullah, wajah Aminah. Okay. Dan ketika cahaya ataupun kita panggil nur, nur Muhammad itu masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat supaya membuka pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Dan tanah-tanah di persekitaran yang kering menjadi subur, pokok-pokok kayu rimbun dan buah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan di darat dan juga haiwan-haiwan di laut duduk bercerita, bertasbih dan bercerita tentang akan lahirnya satu khatimul anbiya, nabi akhir zaman ini. Dan yang ketiga, keajaiban yang ketiga ialah peperangan tentera bergajah yang disebut surah Al-Fil, surah Al-Fil. Perang kota Mekah yang diketuai oleh Abrahah daripada Yaman tu, yang menunggang suatu kata kebal lah kalau sekarang kan, kata kebal apa tu Adnan kata kebal apa yang hebat kata kebal dia gajah dia ni dipanggil Mahmudi. Jadi apabila mereka hampir saja sampai ke tempat Mekah itu untuk menghancurkan Kaabah, gajah-gajah itu berhenti dan tak nak bergerak, nak berundur. Ini adalah kerana izin Allah. Allah tidak mengizinkan rumahnya Baitullahil Haram itu dimusnahkan. Tak nak bergerak. Kalau kereta kebal ni masuk gear 1 tak berjalan, gear bok rosak ke ni. Macam itulah. Namun sekumpulan burun ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka. Dan peristiwa ini kita baca kan dalam surah Al-Fil kan. Jelas hancur mereka seolah-olah ka'asfin ma'kul, macam daun yang dimakan oleh ulat, lompong-lompong. Dan setengah riwayat orang mengatakan penyakit kulit, penyakit kusta dan sebagainya lah, hancurnya mereka itu. Sampai kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita pergi umrah, kita lalu kawasan dia tu, Mutawif akan suruh kita cepat-cepat jalan-jalan, surah, tarik, jalan, cepat. Kita pun hairan lah, kenapa orang ni? Rupanya kawasan itu adalah kawasan tempat dihancurkan tentera bergajah di situ. Dia dari kawasan hitam situ, kawasan tidak bala lah. Jadi kita tak nak berada di tempat begitu, dan mereka suruh kita jalan cepat-cepat. Dan yang keempat, keajaiban kelahiran Rasulullah SAW ni, Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit, umpama macam kapas terapung di angkasa itu. Kemudian malaikat tersebut berdiri lalu berkata, kabar berita untuk saudara, wahai ibu daripada seorang Nabi, putera saudara itu jadi penolong dan pembebas manusia, dan namakan ia adalah nama Ahmad. Sidang penonton, sidang pendengar sekalian, di zaman jahiliah, nama Ahmad ni bukan nama biasa-biasa. Nama rare. Nama ni jarang-jarang. Jarang orang tahu nama Ahmad ni. Tapi malaikat menyuruh memberi nama Ahmad, nama terpuji ni, kepada bayi yang akan lahir. Kita pun begitulah. Kita nak letak nama anak-anak kita, jangan
Janganlah terlalu rare sangat. Campur nama suami Abdullah, nama isteri Fatimah, taruh nama nama suami Abdullah, nama isteri Faridah, taruh nama Faridatullah. Tak ada maksud kan, tak boleh. Kita ada buku sekarang ada buku nama-nama baik, cari tengok yang terbaik. Kalau yang terbaik tu nama Asmaul Husna 99 tu taruh depan dia Abdullah. Abdul Muttalib, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, Abdul Rahim. Tahu itu lebih baik. Ataupun Muhammad, Ahmad letak. Itu sangat baik. Tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antaranya timbul bintang bercahaya di ufuk timur. Ada cahaya yang besar, ada bintang. Ibunya menerima bisikan supaya menamakan anak Ahmad ataupun Muhammad. Kan? Ini antara keajaiban-keajaiban kebesaran Nabi Muhammad SAW. Semasa lahir, semasa baginda dilahirkan, bonda menyaksikan cahaya keluar daripada tubuh badan baginda yang menyinari sehingga ke istana Busra di Syria. Cahaya jauh tu, kan? Mekah ke Syria, seolah-olah seperti anak panah bagaikan pelangi sehingga dari jauh ternampak. Ada juga yang berpendapat bahawa cahaya itu datang dan menyerangi seluruh dunia. Okay? Ini zaman-zaman daripada rujukan-rujukan Arab awal lah. Okay? Terpancar. Dan Aminah sendiri melihat baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seolah-olah macam berdoa. Kemudian Aminah melihat awan turun menyeliputi dirinya sehingga beliau mendengar seruan, pimpinlah dia mengelilingi dunia bumi timur dan barat supaya mereka tahu dan dialah yang akan menghapuskan segala kesyirikan. Selepas itu awan tersebut lenyap sehingga, dan setengah riwayat mengatakan Nabi dilahirkan dalam keadaan memandang ke arah langit sambil meletakkan tangan seolah macam berdoa lah. Malam kelahiran pula. Bagaimana malam kelahiran? Dikatakan berhala-berhala mengalami kemusnahan. Riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika aku sedang berada di Kaabah, tiba-tiba berhala jatuh daripada tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Kaabah, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikanku daripada berhala-berhala ini dan akan memerintahkan penyembahan iaitulah kepada yang Maha Agung, iaitulah Allah. Selain itu, di tempat yang lain pula berlaku gempa, goncangan yang kuat di mahligai Kisra menyebabkan retak dan 14 tiang runtuh. Ini adalah tanda-tanda keruntuhan kerajaan Kisra di Arab itu, di Arab sanalah semasa kelahiran Rasulullah, dan dikatakan terpadam api kan. Api di negara Parsi tak pernah padam, tiba-tiba padam. Dia merupakan api sembahan orang-orang Majusi. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran baginda, tasik Sava yang dianggap suci tenggelam. Setelah baginda lahir, tembakan bintang menjadi kerap sebagai tanda bahawa pengetahuan syaitan dan jin tentang perkara gaib sudah tidak ada lagi selepas itu. Ini antara kil diceritakan. Dan setelah kelahiran Rasulullah SAW, timbullah keberkatan daripada keluarga Halimatus Sa'diyah. Kambing Halimatus Sa'diyah yang kurus-kurus tu jadi gemuk, susu penuh dan bertambah. Nabi Muhammad masa dia 4 tahun dibelah dada oleh malaikat Jibril. Ini adalah mukjizat-mukjizat yang kita tak boleh nak fikir dengan akal. Dibelah dadanya, dikeluarkan segumpal daging hitam merah pekat yang dikatakan qalb, hati, dikeluarkan, dicuci dan sebagainya dengan air zam-zam dan dimasukkan kembali dan dijahit baliklah. Itu teknologi jahit tu bagaimana wallahu alam, itu malaikat yang laksanakannya. Kemudian setelah kelahiran lagi orang minta hujan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah semasa usia 12 tahun dia pergi ke Syam kan. Pendeta Kristian
Tengok ada chop kenabian, dia suruh cepat-cepat pergi bawa balik budak ni. Bahaya, kalau orang tahu orang akan bunuh. Cuma kita sambut kelahiran ataupun Maulidul Rasul ni sama tak dengan Abu Lahab? Sambut. Abu Lahab ni hebatnya, sukanya, seronoknya apabila sambut Maulidul Rasul ni, dia memerdekakan hambanya Suhaibah. Kemudian dia semelih 100 ekor unta. Seekor unta ni lebih kurang 5,000 lah sekarang. Kalau 5,000 dah nak 100, dah berapa dah? Gembiranya kelahiran Rasulullah. Tapi apabila Rasulullah berdakwah kepada dia, dia yang paling benci. Dia yang paling pertama yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengatakan celaka pada Nabi dan juga isterinya. Sehingga kan Allah merakamkan dalam surah Tabbat Yada, kan, surah Lahab itu. Tabbat Yada Abi Lahabin Watab, sampai akhirlah fi jilha hablum min masad. Sampai begitu Allah hina ataupun kutuk pada Abu Lahab yang menghina Nabi kekasih Allah itu. Sebab inilah salah satu ayat Quran yang Allah marah betul. Tapi bagi orang sufi, kebanyakan orang tasawuf, dia apabila dia sembahyang surah ni dia elaklah. Sebab ini surah yang mengutuk Abu Lahab, kan. Permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi begitu kuat, sanggup mengawinkan 2 orang anak, anaknya dengan anak Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Kemudian apabila Nabi diangkat menjadi Rasul, dia suruh cerai. Tengok jahatnya Abu Lahab ni. Dia pulau kaum Bani Hashim, sampai sahabat-sahabat tak makan. Kita ni PKP ni baru 14 hari je boleh makan macam-macam. Cepat lagi pergi mengeteh. Makan lagi sedap makan daripada PKP, kan. Jadi orang Muslim Bani Hashim pada masa itu tak makan langsung sampai diriwayatkan keluar najis tu macam tahi kambing tu, biji. Makan rumput, makan daun. Allahu Akbar. Kita taklah tahap itu. Bagaimana kita dengan sahabat-sahabat sangat jauh. Manakala isterinya Ummul Jamil sanggup menyakiti Nabi dengan meletakkan duri. Allahu Akbar. Jahat, otai jahat lah ni. Dan cabaran, pemahan dan cacian kafir Quraisy pada Nabi. Biarkan Muhammad kerana dia akan mati tanpa meninggalkan seorang pun anak lelaki, dan perjuangannya tak lama lagi akan berakhir. Orang zaman dulu kalau ada anak-anak lelaki, gagah lah, kan, sekuat lah. Kita pun sama, ada anak lelaki ni rasa hebat sikit, kan. Tapi Nabi Muhammad ni semua anak lelaki wafat. Semua diuji kewafatan anaknya, Qasim, Abdullah, Ibrahim dan sebagainya. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah menggembirakan Rasul. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang melimpah ruah. Oleh itu solatlah dengan ikhlas kerana Tuhanmu kerana Tuhanmu, dan korbanlah pada hari raya haji. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang sebenarnya putus keturunan. Jadi Allah menggembirakan Rasul. Jadi secara kesimpulannya, cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tata cara kita mencintai Rasulullah. Ada tata cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah At-Taubah ayat 24, Allah menjelaskan lagi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan isteri-isteri atau suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih
daripada Allah dan Rasul, daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya. Kerana Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk pada orang-orang yang fasik, yang derhaka. Wa'iyazbillah. Dan kita sebagai umat Islam, umat akhir zaman ini, janganlah jadi seperti yang saya paparkan. Ini segelintir yang saya paparkan di dalam slide ini. Jangan jadi macam Salman Rushdie. Dia menulis satu buku yang bernama The Satanic Verses. Surah-surah setan. Jangan jadi macam ahli parlimen Belanda, Geert Wilders, yang menghina Rasulullah SAW. Wartawan Arab Saudi, Hamzah Khashgari, yang menghina Islam. Kurt Westergaard, melukis gambar-gambar kartun, karikatur terhadap Rasulullah, yang menghina Rasulullah SAW. Foto di Denmark, Al-Quran itu dicampak dalam ladang khinzir dan sebagainya. Jadi itulah segelintir yang kita yang berlaku di akhir zaman ini. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tak kiralah dia agama apa, dia adalah umat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan jadi sebegini. Marilah sebelum saya tamatkan program tazkirah hari ini, marilah kita sama-sama mengamal sunnah Rasulullah SAW, yang mana banyak sunnah Rasulullah ini terlalu banyak. Sebagaimana yang saya sebut tadi, Abdullah bin Umar sekecil-kecil pun dia ikut apa yang Rasulullah buat. Maka kalau kita tak buat yang kecil yang Rasulullah buat itu, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Okey, saya kemukakan di sini ada 7 sunnah Rasulullah SAW yang kita boleh ikut. Pertama adalah solat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, terutamanya di waktu subuh, kita pergi solat dan juga berjemaah di masjid. Dan yang keempat, jaga solat duha. Dan yang kelima, jaga sedekah setiap hari. Kita masuklah tabung sebelum kita tidur ni, masuk RM1, esok kita bawa RM1 tu ke sekolah, ke universiti PNM kan ada tabung tempat kita nak check in, clock in clock out tu kan, ada wakaf kat situ, ada tabung wakaf di masjid, ada tabung masjid, masukkanlah 10 sen, RM1 sedekah. Dan yang keenam, jaga wuduk. Kita ambil air semayang, sentiasa ambil air semayang. Bilal bin Rabah, Nabi dengar semasa Isra' dan Mi'raj, tapak kaki tu, bagaimana Rasulullah tanya malaikat Jibril kata sebabnya dia ambil air semayang, sentiasa ambil air semayang. Dan yang ketujuh, istighfarlah. Kita amalkan istighfar, astaghfirullahalazim, istighfar setiap saat, setiap masa, insya-Allah kita selamat. Dan di dalam pandemik COVID-19 ini, kita sentiasalah banyak membaca doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Baca sentiasa doa-doa itu supaya kita selamat. InsyaAllah kita dijauhi daripada bala azab Allah ini, dan kita doa supaya dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan yang berkat ini, kelahiran Rasulullah SAW, diangkat segala bencana, ujian Allah ini daripada bumi Malaysia dan daripada dunia amnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu saja dari saya tazkirah hari ini. Itulah tentang Maulidur Rasul SAW, Rasul yang kita cintai. Kita hendaklah sentiasa ingat, cinta dan ucaplah selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan perbanyakkanlah sedekah selawat kepada Nabi kita, insya-Allah. Jadi itu saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada hamba-Nya. Dengan ini, lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saya sudahi, saya tutup tazkirah hari ini, dan kita berjumpa lagi dengan tasbih kafarah dan ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.
يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر